Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Sambungan kita malam ini seterusnya ayat 56 dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, panggillah, serulah mereka yang kamu anggap Tuhan selain daripada Allah, maka mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan ad-dur, bahaya, kemudaratan daripada kamu, dan tidak pula mereka dapat mengalihkannya atau memindahkan bahaya itu. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, padahal mereka sendiri, orang yang diseru itu juga sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang perlu ditakuti. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya derhaka, melainkan
kami binasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Kana dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab, maksud dalam lauh mahfuz. Ayat 56. Kul, katakanlah, Nabi SAW diminta untuk memberitahu kepada golongan yang melakukan syirik, kerana mereka itu menyeru menyembah selain daripada Allah sesuatu yang sebenarnya tidak dapat melepaskan mereka daripada kemudaratan, kemerbahayaan, dan tidak dapat mengalihkannya. Ud'ul ladzina za'amtum min dunih, kamu serulah, kamu panggillah yang kamu sangka mereka itu sebagai Tuhan, yang kamu seru selain daripada Allah. Berkata Ibnu Abbas, orang-orang musyrikin mereka menyembah, ada yang menyembah malaikat, ada sebahagian menyembah Nabi Isa seperti yang dilakukan oleh kaum Nasara, ada yang menyembah Uzair, Nabi Uzair seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Padahal para malaikat, termasuklah Nabi Isa, Uzair, mereka juga merupakan hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini merujuk kepada suatu keadaan yang berlaku di zaman jahiliyah, dan sebenarnya juga berlaku dalam zaman-zaman yang berikutnya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ayat ini dijelaskan tafsirannya dalam Kitabut Tafsir. Dalam Sahih Muslim, di akhir Sahih Muslim, Kitabut Tafsir, ada beberapa riwayat hadis yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berhubung dengan turunnya ayat ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Berkata Ibnu Mas'ud, yang beliau riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini ada kaitan dengan suatu golongan dari kalangan jin. Kana nafarun minal jinna aslamu, satu golongan daripada jin telah masuk Islam. Padahal ada golongan manusia yang menyembahnya, yang masih menyembah jin itu. Atau dalam riwayat lain dia berkata, kana nafarun minal ins ya'buduna nafaran minal jin, ada segolongan manusia menyembah satu golongan dari kalangan jin. Fa aslaman nafar minal jin wastamsakal ins bi'ibadatihim fanazalatil ayah. Maka sekumpulan jin yang dijadikan bahan sembahan oleh sekumpulan manusia telah masuk Islam. Manusia yang sembah, maksud jin di sini jin yang jahat lah, ataupun syaitan. Manusia yang sembah jin tidak sedar bahawa jin sudah masuk Islam, tetapi manusia menyembahnya masih terus menyembah jin. Lalu turunlah ayat. Kemudian dalam riwayat lain, semuanya daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya nazalat, yakni nazalatil ayah, ayat ini diturunkan fi nafarin minal Arab, satu golongan daripada orang Arab, kanu ya'buduna nafaran minal jin, mereka menyembah satu golongan, satu kelompok dari jin. Lalu fa aslamal jinniyun, golongan jin yang disembah itu sudah masuk Islam. Wal insul ladzina kanu ya'budunahum la yash'uruna, adapun manusia yang masih menyembah jin itu tidak sedar bahawa jin sudah masuk Islam. Merujuk kepada sebab turun ada kaitan dengan manusia yang menyembah jin. Mungkin bila kita sebut perkataan sembah, kita nampak sembah dalam bentuk rokok, sujud, solat. Salah satu pengertian sembah di sini ialah isti'adzah, minta pertolongan. Minta pertolongan. Untuk faham ayat ini, sila rujuk tafsiran ayat ini dengan ayat 40 dan 41 dalam surah Saba. Dalam surah Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah pada hari di mana Allah Ta'ala menghimpunkan semua mereka, kemudian dia bertanya kepada malaikat,
adakah golongan ini yang telah menyembah kamu? Ahaula iyyakum kanu ya'budun, adakah golongan ini yang telah menyembah kamu? Lalu malaikat berkata, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, maha suci engkau ya Allah, engkaulah yang menjadi wali pelindung kami. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun, bahkan kebanyakan mereka itu menyembah jin, dan mereka itu percaya bahawa jin itu boleh menolong mereka. Jin yang dimaksudkan di sini adalah jin yang jahat dari kalangan syaitan. Sembah dengan maksud mentaati, mengikuti kehendak jin, minta isti'adzah, pertolongan dengannya. Jadi salah satu syirik yang berlaku adalah al-isti'adzah bil jin, minta perlindungan dengan jin. Untuk lebih jelas lagi rujuk dalam surah Al-Jin dalam ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahawasanya ada lelaki-lelaki dari kalangan manusia yang minta perlindungan dengan lelaki di kalangan jin, lalu tindakan manusia itu menyebabkan jin menambahkan lagi kejahatan yang dilakukan oleh manusia, berlakunya syirik. Ini satu persoalan yang besar sebab dia ada kaitan dengan batas yang perlu kita tahu antara tauhid dan syirik. Jadi bagi orang jahiliyah yang melakukan syirik ataupun manusia-manusia zaman yang berikutnya, termasuklah zaman sekarang yang masih terlibat dengan kerja syirik, seandainya mereka merasakan bahawa yang mereka minta perlindungan itu dapat menolong mereka ketika mereka susah, maka cubalah ud'ul ladzina za'amtum min duni, ud'u, berdoalah, mintalah, panggillah, serulah. Mungkin kita kata tidak berlaku dalam bentuk sekarang yang minta kepada jin, walaupun segelintir itu mungkin ada yang buat begitu, tapi ada yang minta kepada orang yang sudah mati. Lalu isti'adzah ataupun istighasah, minta perlindungan, minta pertolongan, ditujukan kepada orang-orang yang dianggap sebagai wali, orang-orang yang saleh. Lalu mereka berkata, ya syekh, ya fulan, ya wali Allah, atas tujuan sama ada isti'adzah, minta perlindungan, ataupun istighasah, minta pertolongan. Yang mana kedua-dua cara itu salah satu ataupun termasuk sebahagian daripada syirik. Kerana pada hakikatnya isti'adzah adalah memohon perlindungan, dan ia adalah salah satu pengertian yang terdapat dalam doa. Maka isti'adzah adalah ibadat. Oleh kerana itu dalam ayat tadi, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih, ud'u, kamu mintalah. Sebab dalam bab minta, doa, apa sahaja doa dalam bentuk minta pertolongan, minta perlindungan, doa tu mesti kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah, serulah, mintalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa rendah diri dan rasa takut, bukan minta kepada makhluk. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku, maka katakanlah aku dekat dan aku memperkenankan permintaan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Doa tu tak kira lah sama ada doa dalam bentuk doa untuk memenuhi sesuatu hajat, doa untuk isti'adzah, minta perlindungan, doa dalam bentuk minta pertolongan, istighasah, maka tempat kita minta hanyalah ditujukan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad maknanya tumpuan kita hanya kepada Allah. Sama ada dalam urusan ibadat yang khusus, termasuk dalam urusan kehidupan dunia, pergantungan kita hanya kepada Allah. Dalam bab rezeki kita tidak bergantung kepada makhluk.
Kita bergantung kepada Allah. Kerana tidak ada satu makhluk pun yang hidup di atas muka bumi melainkan rezekinya Allah Ta'ala yang menanggungnya. Wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan tidak ada seekor binatang pun yang melata di atas muka bumi yang mana bukan engkau yang menanggung rezekinya, Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Dalam bab rezeki minta juga kepada Allah, tidak boleh minta kepada yang lain. Apabila seseorang terdesak, tertekan, tersepit, nak melepaskan diri daripada kesusahan, maka tidak ada yang dapat melepaskan manusia daripada kesusahan melainkan Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Siapakah yang dapat memenuhi permintaan orang yang al-muttar, yang terdesak, yang tertekan, yang melepaskan mereka daripada asuk, keburukan, kejahatan, yang menjadikan mereka sebagai khulafa, penguasa-penguasa di atas muka bumi? Maka jawapannya adalah Allah. Kalau diminta kepada yang lain, Allah Ta'ala bertanya, a ilahum ma'allah, adakah terdapat Tuhan yang lain bersama dengan Allah? Kalau manusia minta kepada Allah dalam untuk memenuhi hajat mereka, sama ada hajat dalam bentuk istighasah, minta pertolongan, ataupun isti'adzah, minta perlindungan, bermakna mereka telah mencipta Tuhan yang lain selain daripada Allah, jatuhlah mereka ke dalam syirik. Orang-orang jahiliyah, apabila mereka berlayar di tengah laut ketika datangnya ombak yang besar, maka ketika itulah mereka mengikhlaskan doa semata-mata kerana Allah. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullah. Apabila mereka diliputi dengan ombak yang besar seperti naungan awan, lalu mereka mengikhlaskan doa semata-mata kepada Allah. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah mempermudahkan kamu untuk bergerak di daratan, di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha. Sehingga apabila mereka berlayar di lautan dengan angin yang baik, dan mereka bergembira dengan pelayaran itu, lalu tiba-tiba jaa rihun asif, datanglah angin yang sangat kencang, angin yang sangat kuat. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan datangnya ombak yang besar daripada semua tempat, daripada depan, belakang, kiri, kanan. Maka ketika itu orang yang terdesak akan da'awullaha mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas semata-mata kerananya. Mereka lupa kepada yang lain. Mereka lupa kepada yang lain kerana mereka yakin bahawa yang lain selain daripada Allah tidak dapat melepaskan mereka daripada kesusahan itu. Bila ada orang yang berkata dibolehkan isti'adzah, minta perlindungan kepada sesama makhluk dalam hal yang mampu ia lakukan, sebagaimana disebutkan pada beberapa dalil, maka perlu diketahui bahawa meminta perlindungan yang dimaksudkan dalam dalil itu adalah terbatas permintaan dengan lisan, sedangkan batinnya tetap berserah kepada Allah, iaitu dalam permintaan yang makhluk itu boleh tolong, permintaan yang biasa lah, yang makhluk boleh tolong. Contohnya kita kesempitan wang, kita tak ada duit, kita minta tolong dengan kawan kita, lalu dia kata, kalau begitu kamu berdoalah kepada Allah supaya diturunkan duit daripada langit. Maka kita minta pinjam dengan dia, maka itu tidak salah. Tetapi ia tetap menggantungkan harapannya kepada Allah dan berbaik sangka dengannya. Ia juga meyakini bahawa makhluk tersebut, makhluknya hanya berperanan sebagai sebab atau perantara semata-mata. Atau ringkas kata, permintaan ini hanya terjadi pada zahirnya sahaja. Adapun batinnya tidak pernah meminta perlindungan kepada yang selainnya.
Dengan demikian meminta pertolongan kepada selain daripada Allah, dengan demikian meminta pertolongan kepada selain Allah dalam bentuk yang sebegini, maksud dalam bentuk yang makhluk boleh tolong dalam keadaan perkara yang biasa, maka ia diharuskan, dibolehkan. Dengan penjelasan ini, maka terbantahlah ataupun terbantahlah anggapan ahli khurafat yang meminta perlindungan daripada orang yang telah mati, sama ada minta dengan, termasuk minta dengan jin, minta dengan para wali, orang-orang yang sudah meninggal yang dianggap orang yang wali ataupun orang yang saleh. Pada hakikatnya hanya pada urusan yang kuasa mereka lakukan, dan Allah telah memberikan kemampuan untuk melakukan urusan itu. Ini satu persoalan yang sangat besar untuk kita fahami, sebab ulama telah sepakat bahawasanya la tajuz al-isti'adzah bi ghairillah, tidak harus untuk seseorang minta perlindungan kepada yang selain Allah. Sebab itu dalam bab ar-ruqa ataupun bab jampi, ar-ruqyah, kalau jampi itu tak diketahui maknanya, tidak boleh seseorang itu menjampi dengannya, kerana ditakuti bahawa ada sesuatu yang tidak kena, menyebabkan seseorang telah minta kepada makhluk yang lain. Boleh jadi dia minta kepada jin, atau boleh jadi minta kepada malaikat. Dalam perkara yang jin atau malaikat tidak boleh tolong, tapi minta kepadanya. Kerana Allah Ta'ala telah mencela orang-orang kafir atas tindakan itu, iaitu dipetik daripada ayat dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Juga dalam ayat 129 surah Al-An'am, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan ingatlah pada hari di mana Allah Ta'ala himpunkan mereka semua, dan dia berkata, wahai sekalian jin, sesungguhnya kamu telah menjadi banyak berbanding dengan manusia, dan berkatalah wali-walinya, penyokong-penyokongnya dari kalangan manusia yang ada kerjasama dengan jin, katanya, wahai Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, setengah kami telah mempergunakan setengah lain untuk kepentingannya, telah mempergunakan untuk kepentingannya, mana mendapat manfaat. Manusia menggunakan jin, jin memperalatkan manusia. Contoh yang kita lihat, mungkin dalam setengah kejadian berlaku kes kecurian, orang yang guna jin, dia hantar jin dia, masyarakat Melayu panggil toyol. Sebenarnya jin, tujuannya untuk mencuri lah. Toyol tu mungkin dia hantar, jin tu dia hantar, kita pun tak sedar. Kadang-kadang tengok duit kita hilang RM10, esok hilang pula RM50. Kehilangan tu berlaku kerana atas faktor jin yang dihantar. Memang boleh berlaku. Ataupun sama ada dicuri barang-barang kemas. Kita kata macam mana kerja tu dibuat, kita tak tahu, sebab itu melibatkan jin alam gaib. Tapi manusia yang menjadikan jin sebagai khadamnya, bermakna dia telah menyembah jin, atau dengan lain perkataan dia telah melakukan perkara syirik. Tapi manusia ni kalau dia fikir nak memenuhi kepentingan dia, tak peduli dah syirik ke dosa ke. Yang pentingnya gapo dia nak boleh. Maka fastimta'ul insi, manusia yang menikmati khidmat jin fi qada'i hawaijihi, kerana memenuhi akan hajatnya, keperluannya, wa imtithali awamirihi, dan mematuhi akan perintah-perintahnya. Ataupun boleh jadi dalam bentuk ikhbaruhu bi syai'in minal maghibat, ia mengkhabarkan sesuatu daripada perkara-perkara yang gaib. Dan pada masa yang sama juga wastimta'ul jinni bil insi, jin pula mempergunakan manusia
dengan cara ta'zimuhu iyyahu, manusia membesarkannya, mengagungkan jin. Habislah. Bermakna manusia telah menyembah jin, atau dengan lain perkataan menyembah syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tidakkah kami telah membuat perjanjian denganmu wahai Bani Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Tapi sebab perkataan sembah tu kita punya pemahaman, kita faham sembah ni lebih betul akad takbir, rokok, sujud. Minta sesuatu yang sepatutnya kita minta kepada Allah, itu dah dikira sembah dah tu. Ibadat dia salah satu salah satu jenis bahagian ibadat adalah minta. Doa itu adalah ibadat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berkata berdoalah kepadaku. Maksudnya apa sahaja hajat keperluan kamu, untuk minta pertolongan, untuk minta perlindungan, mintalah kepada Allah. Satu riwayat hadis daripada Khawlah binti Hakim, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man nazala manzilan, sesiapa yang singgah di sesuatu tempat, atau dia pergi ke satu tempat, lalu dia berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. A'udzu, aku berlindung dengan bikalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, daripada kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Sesiapa yang membaca doa ni lam yadurhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, tidaklah memudaratkan ia oleh sesuatu pun sehingga dia meninggalkan tempat itu, tempat dia singgah ataupun tempat ia berada. Hadis rawahu Muslim. Jadi dalam doa ni boleh kita berdoa minta perlindungan kepada Allah dengan kalimah-kalimahnya, selain daripada kita menyebut a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung dengan Allah yang bersifat maha mendengar lagi maha mengetahui, berlindung daripada syaitan yang direjam, daripada hembusannya, bisikannya, tiupannya. Tapi dalam lafaz hadis ini a'udzu bikalimatillahi tammat, berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Maknanya orang Islam, kaum muslimin dibenarkan ayyasta'izu, minta perlindungan dengan kalimah Allah sebagai ganti daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sebab mereka minta isti'adzah, perlindungan dengan jin. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim. Mufhim ni penjelasan kepada lafaz hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut bahawasanya adapun hadis ini kita diminta untuk berlindung dengan kalimah Allah al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala aibun. Kalimah Allah adalah kalimah yang penuh dengan sifat kesempurnaan yang tidak disertakan oleh kekurangan dan aib ataupun kecacatan, sebagaimana yang terdapat pada kalamul bashar, kata-kata manusia. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lain, wa qad ittafaqa ulama ala anna al-isti'adzah bil makhluq la tajuz. Ulama telah ittifaq, telah sepakat bahawasanya minta perlindungan dengan makhluk adalah perkara yang tidak harus. Mereka berdalil dengan hadis tadilah, hadis Khawlah binti Hakim tadi, di mana Nabi mengajar kalau seseorang berada di sesuatu tempat, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ni dia hampir sama dengan ayat dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sapalah ke akhirnya. Dan hadis ini juga sekaligus menolak fahaman golongan Jahmiyah dan golongan Mu'tazilah yang berpendapat
bahawa Quran itu makhluk. Ni kata mereka, falau kanat kalimatullahi makhluqah, kalaulah kalimah-kalimah Allah itu makhluk, maka sudah tentu lam ya'mur bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzah biha. Maka sudah tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suruh kita berlindung dengan kalimahnya. Kerana al-isti'adzah, minta perlindungan dengan makhluk, adalah syirkun. Jadi kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca malam ni, ayat tu dalam bentuk memberi suatu ejekan, sukhriyah ataupun istihza kepada orang yang menyeru, menyembah, meminta kepada yang lain selain daripada Allah. Adakah yang biasa mereka minta itu dapat kashfuddur, kashfaddur, boleh melepaskan mereka daripada kemudaratan, bahaya, ataupun boleh tahwil, boleh ubah ke tempat yang lain. Padahal orang-orang yang mereka minta itu juga berusaha untuk mencari, menuju kepada Tuhan mereka dengan suatu wasilah ataupun dengan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wasilah ni merujuk kepada suatu tawassul ilaihi wa taqarrub minhu, mendekatkan diri kepadanya dengan mencari suatu jalan melalui ketaatan dan apa sahaja bentuk ibadat yang disyariatkan. Sebab perkataan wasilah yang dimaksudkan di sini adalah al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Al-wasilah juga dengan maksud satu kedudukan yang tinggi. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah dalam doa yang kita baca selepas azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang memiliki seruan yang baik, seruan azan ini, sebab itu yang disyariatkan kepada kita untuk memanggil manusia menunaikan salat. Berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah dan al-fadilah. Tapi wasilah di sini bukan dengan maksud al-qurbah. Wasilah di sini adalah suatu manzilah, suatu kedudukan yang tinggi dalam syurga, yang Nabi kata, arju an akuna ana huwa, aku berharap bahawa akulah orang yang akan memiliki wasilah itu. Maka sesiapa yang man sa'ala liyal wasilah, sesiapa yang meminta kepada Allah supaya diberikan wasilah itu kepadaku, halat lahu syafaati, nescaya dia akan mendapat syafaatku. Kita baca doa lepas azan tu salah satu sebab kepada kita mendapat syafaat. Sebab dalam doa tu kita akan berkata, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Itu ya asal dalam hadis yang begitulah. Kadang-kadang kita dengar dalam TV dia tambah-tambah ati Muhammadanil wasilata wa apa dia lagi, wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Itu suatu penambahan yang tidak warid dalam mana-mana riwayat. Orang kita ni suka tokok tambah, suka menokok nambah. Kalau ada riwayat dibolehkan, tapi sudah mencukupi dengan apa yang sabit dalam riwayat yang sahihah, yang sahih. Dan dalam riwayat sahih ada disebut perkataan wasilah di situ. Wasilah di sini al-qurbah, ianya sama dengan ayat dalam suratul Maidah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah suatu wasilah, cara untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah. Maksud cara di sini cara yang telah disyariatkan. Sebab antara kita di segi amalnya berbeza. Mungkin seseorang tu dia lebih selesa dengan membanyakkan solat sunat. Ada seseorang tu dia mungkin lebih mudah dengan zikirnya, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mungkin seseorang tu dia lebih disuruh baca Al-Qurannya. Jadi apa sahaja amalan yang kita buat, dia termasuk wabtawu ilaihil wasilah. Adapun mencari wasilah, cara untuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah.
selain daripada cara yang disyariatkan, maka ia tidak dibenarkan. Ia tidak dibenarkan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak dibenarkan tetap dikira salah. Kadang-kadang kita menerima pendapat-pendapat yang sangat pelik. Dia tulis dalam Facebook, dia kata tak salah kita minta dengan batu. Dia tak sebut batu ke apa, asalkan kita yakin bahawa yang memenuhi permintaan kita adalah Allah. Kalau begitulah, apa beza dengan orang jahiliah yang sembah patung berhala? Sebab patung berhala yang mereka buat pada batu, mereka yakin bahawa Allah yang memakbul. Cuma patung itu dijadikan sebagai perantaraan. Itulah syirik. Jadi orang yang beri pendapat itu sebenarnya orang telah termasuk perangkap iblis. Sebab mereka cuba bercakap dalam urusan agama tanpa menggunakan ilmu hujah daripada Quran dan Sunnah, tapi menggunakan logik akal. Menggunakan logik akal. Perantaraan mesti berdasarkan kepada dalil. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Siapakah di antara mereka yang lebih akrab, yang lebih dekat? Iaitu siapakah yang lebih yahrusuna, yang lebih bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka ni lebih aqrabu ilallahi, lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan cara mereka melakukan ketaatan, wazdiyadil khair, dan mereka menambahkan kebaikan, wassalah, dan perkara-perkara yang baik. Siapakah di antara mereka yang lebih yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya? Ada dua sifat yang terdapat dalam ayat ni. Yarjuna yakhafuna. Yarjuna yakhafuna. Raja dan khauf, harap dan takut, takut dan harap. Dua sifat yang perlu ada pada kita dan perlu dijaga dengan seimbang. Perlu dijaga dengan betul. Kalau seseorang tidak meletakkan dua sifat ni kena pada tempatnya, dia akan jadi congik. Orang Kelantan kata jadi congik. Apa congik? Tidak balance, tak seimbang. Kalau seseorang tu raja, yarju, dia mengharapkan rahmat Allah, tapi dengan pengharapan yang salah caranya. Tak apalah, kita buat dosa. Tuhan tu kan Ghafurur Rahim. Ataupun seseorang yang takut kepada azab Allah, sehingga ketakutan itu menyebabkan dia hampir-hampir hilang rasa menaruh harapan, hingga hilang rasa pengharapannya kepada Allah. Seseorang perlu ada rasa takut, tetapi pada masa yang sama ada harap. Seseorang perlu menjauhi dosa, dan seseorang itu perlu melakukan amal ibadat. Dia mesti seimbang. Bahkan dalam setengah ayat, perkataan harap dan takut ini dia mari dalam bentuk yang ada talazum, ada saling boleh digunakan. Contoh dalam surah Nuh, apabila Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada kaumnya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kamu tidak mengharapkan kepada keagungan Allah? Tarjuna juga dengan maksud takhafuna, harap juga dengan maksud takut. Sebab dari segi bahasa dia kata ar-raja tarfun minal khauf, ataupun juz'un minal khauf. Rasa harap itu sebenarnya terbit sebahagian daripada rasa takut. Cuma kena seimbanglah. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, memang Al-Imam An-Nawawi susung dia ada kitab khauf, kemudian lepas khauf tu raja. Hadis dalam bab raja lebih banyak daripada hadis bab khauf. Kemudian ada satu bab lain, al-jam'u bainal khaufi war raja, menghimpunkan antara rasa takut dengan rasa harap. Di sini Allah Ta'ala mendahulukan harap. Yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut kepada azabnya. Mengharapkan rahmat dan takut kepada azab. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tabi'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahad." Atau kama qala, kalaulah seseorang mukmin itu tahu
kedudukan azab siksaan di sisi Allah, tidak ada seorang pun yang merasa tamak untuk syurganya. Maksudnya kalau seseorang itu tahu betapa dahsyatnya azab yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang kufur, yang engkar, yang derhaka, manusia lebih mengharapkan keampunan Allah. Bukan fikir soal nak syurga, yang fikir boleh terlepas daripada azab. Manakala orang kafir pula, kalaulah mereka tahu luasnya rahmat Allah, sudah tentu tidak ada sesiapa pun yang putus asa daripada rahmat Allah. Tidak ada sesiapa yang akan merasa putus asa. Mereka pasti akan menaruh harapan akan mendapat rahmat. Itu dengan cara mereka perlu ikut ajaran Islam dan perlu taat kepada Allah. Adapun raja'ur rahmah wa khauful azab, mengharapkan kepada rahmat dan takut kepada azab, fali'anna al-ibadah la tatimmu illa bil khaufi war raja'i, kerana ibadah itu tidak sempurna melainkan dengan ada rasa khauf, raja, rasa takut dan rasa harap. Fabil khaufi yabta'idul insan 'anil ma'asi wa bir raja'i yukthiru minat ta'at. Dengan rasa takut manusia akan menjauhi akan perkara maksiat, manakala dengan perasaan harap manusia akan membanyakkan lagi ketaatan. Dengan rasa takut manusia akan menjauhi perkara maksiat, dengan rasa harap mereka akan membanyakkan lagi ketaatan. Adakah kita benar-benar memiliki dua sifat ini dengan cara yang sempurna? Sifat takut dan sifat harap. Al-illatu fil khawfi minal azab, adapun illah, alasan untuk seseorang takut akan azab Allah, kerana dinyatakan dalam ayat selepasnya, inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Tuhan kamu adalah suatu yang perlu kamu takuti, perlu kamu rasa bimbang, rasa cemas kalau dia menimpa kamu. Yani fayam bagi an yahdharhu wa yakhafu wa yakhafa min wuqu'ihi, sepatutnya seseorang itu berhati-hati, beringat-ingat dan merasa takut bahawa berlakunya azab itu ke atasnya. Sebab kalau setara ayat ni, kalau setara ditujukan kepada malaikat nabi-nabi, ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang yang kalau kaum musyrikin sembah malaikat tu sendiri berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah tadi. Kalaulah kaum musyrikin itu menyembah orang-orang yang soleh, padahal orang yang soleh itu sendiri yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka juga mencari satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka juga takut kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya, maka fakaifa antum, bagaimana pula kamu yang bukan dari kalangan malaikat atau bukan daripada golongan yang lebih tinggi kedudukan. Kalau setara malaikat pun ada sifat yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, bagaimana pula dengan manusia? Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha, dan tidak ada sebuah kampung pun, tidak ada sebuah kampung yang derhaka kepada Allah. Itu maksud kampung di sini qura az-zalimin, kampung orang-orang yang zalim, sama ada dengan kufur, dengan maksiat, illa sayuhlikuhallahu, melainkan Allah Ta'ala akan binasakan kampung itu, akan binasakan ia biqatlin, dengan cara mereka dibunuh ataupun dikenakan ibtila, dengan apa saja ujian, cobaan. Yang mana kebinasaan ini bukan dengan sebab suatu kezaliman ke atas mereka, tapi dengan sebab bisababi dzunubihim wa khatayahum, dengan sebab dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kana dzalika fil kitabi mastura, adalah perkara itu sudah tertulis. Maksud tertulis dalam kitab di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahawa mana-mana penduduk sesebuah kampung yang derhaka kepada Allah pasti akan dibinasakan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha
faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha fahiya khawiyatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin masyid. Itu dalam surah Al-Hajj. Berapa banyak kampung yang penduduknya yang telah kami binasakan kerana ia telah berbuat zalim. Lalu runtuhlah ia, binasalah ia, sehingga jadilah ia seperti binaannya istana yang ditinggalkan, yang dibiarkan, dan juga wa bi'rim mu'attalah, terdapat telaga-telaga yang tidak dihiraukan kerana kampung itu sudah binasa. Tapi biasanya kampung sebegini adalah kampung yang hidupnya mewah dan terlalu banyak melakukan kejahatan. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Setelah kampung itu dibinasakan, seolah-olah ia tidak lagi dihuni oleh manusia kecuali sedikit saja. Tak ada orang duduk di situ sebab sudah dihapuskan ataupun sudah dimusnahkan. Jadi ayat terakhir tadi menyebut Alkitab, ini Allahul Mahfuz. Berkata Ubadah As-Samit, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmizi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama Allah Taala ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam, faqala lahu, lalu Allah Taala berkata kepada qalam, uktub, tulislah. Lalu qalam itu bertanya, ma aktub, apa yang perlu aku tulis? Lalu Allah Taala berkata, uktub al-muqaddar ataupun uktub al-maqadir wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala perkara yang telah ditakdirkan dan apa sahaja perkara yang akan berlaku takdir itu sehinggalah hari kiamat. Jadi qada dan qadar Allah itu sudah tertulis, ditulis, tapi bukan suatu ketetapan, penulisan, ditulis. Termasuklah kita sendiri, seawal kita berada dalam perut mak kita, melahirkan kita, Allah Ta'ala telah perintahkan kepada malaikat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun, ditulis rezekinya, ajalnya, amalannya, celakakah atau bahagiakah ia. Semuanya sudah ditulis, tapi bukan bermakna penulisan itu bersifat tetap. Ini bukan ketetapan, tapi penulisan. Ianya sesuatu yang boleh berubah kalau Allah Ta'ala kehendaki atas faktor-faktor dan sebab-sebab tertentu. Wallahu alam. Ada soalan? Doa Sabah Hasan. Innaka la tukhliful mi'ad. Kamu tak pasti ada kata ustaz tak. Riwayat adanya setakat wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta, setakat tu ya. Wallahu alam lah, tak tahulah, takut ada riwayat lain yang mungkin berlaku penambahan dari sudut innaka la tukhliful mi'ad. Tapi setakat ni tak jumpa lagi. Tak apalah, kita akan semok untuk pastikan ada kata ada. Tapi setakat dijumpai setakat ni tidak ada penambahan pada innaka la tukhliful mi'ad. Ada soalan lain? Ya. Ayat kana dhalika fil kitabi mastura wa in min qaryatin ayat tu dia mari dia betul umum. Mungkin ada kaitan lah, mungkin. Sebab perkataan qaryah tu dah mari dalam bentuk isim nakirah secara umum. Mana-mana penduduk yang derhaka kepada Allah kerana terlibat dengan syirik tadi sebab beribadat, sebab meminta
pertolongan, meminta perlindungan kepada yang lain selain daripada Allah, maka sudah pastilah kalau mereka tidak bertaubat, ketentuan Allah Ta'ala bahawa mereka akan binasa akan berlaku ke atas mereka. Tapi secara khususnya tak disebut sebab Qaryah tu tidak khusus. Qaryah ni dia umum. Cuma kalau nak kaitkan dengan ayat sebelumnya dari sudut kalau kampung tu terlibat dengan kufur dan syirik. Sebab dalam tafsir Wahbah Zuhair ini pun disebut min qura, mana-mana kampung az-zalimin bil kufri wal ma'asi, dengan perbuatan kufur dan maksiat. Cuma secara spesifik dalam ayat tu merujuk kepada perbuatan syirik kerana berdoa, beribadat, meminta sesuatu hajat tidak kepada Allah tapi minta kepada yang lain. Jadi orang yang berbuat begitu mereka akan dimusnahkan, akan dibinasakan. Qaryah ni secara umum. Ada setengah ayat Qaryah tu mari secara khusus. Contohnya dalam ayat was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Tanyalah mereka tentang Qaryah, tentang sebuah kampung yang telah melakukan kesalahan kerana menangkap ikan pada hari Sabtu. Ini kampung yang khusus yang terdapat di penempatan Bani Israel. Dikatakan ianya dekat dengan suatu bandar Ailah. Ailah dekat dengan Palestin, suatu bandar pinggir laut. Kerana pada hari lain ikan tu tidak ada, tapi pada hari Sabtu ikan tu ada. Itu kampung yang khusus. Jika dikaitkan dengan cerita dalam ayat itulah. Tapi dalam ayat ni 58 ni umum. Wa im min qaryah, umum, mana-mana kampung yang ada sifat derhaka kepada Allah maka muhlikuha, akan dibinasakan ianya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.